Maksudnya ayat ni suruh jaga diri masing-masing. Ya, jaga diri masing-masing. Qu anfusakum wa ahlikum nara, dalam ayat yang lain. Qu anfusakum, jagalah diri kamu, wa ahlikum, dan jagalah ahli keluarga kamu, nara, daripada terhumban masuk dalam neraka. Jadi jaga diri sendiri, jaga ahli keluarga, ya. Jadi tak payah kacau sangatlah orang lain. Orang lain buat jahat ke, orang lain buat maksiat ke, tak payah kisah sangatlah. Kisah juga. Tapi asasnya ialah alaikum anfusakum, jagalah diri kamu. Jaga keluarga kita, jaga keluarga kita. Itu tanggungjawab masing-masing lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, pagi ini kita sambung bicara kita sampai pada ayat yang ke berapa? 104 ke 105? 105. Kita sampai suratul Maidah ayat 105. Ayat 105 suratul Maidah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum ila Allahi marji'ukum jami'a fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Lagi satu perintah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, alaikum anfusakum, ke atas kamu, alaikum, atas kamu, anfusakum, diri kamu. Maksudnya ayat ni suruh jaga diri masing-masing, ya, jaga diri masing-masing. Qu anfusakum wa ahlikum nara, dalam ayat yang lain. Qu anfusakum, jagalah diri kamu, wa ahlikum, dan jagalah ahli keluarga kamu, nara, daripada terhumban masuk dalam neraka. Jadi jaga diri sendiri, jaga ahli keluarga, ya. Jadi tak payah kacau sangatlah orang lain. Orang lain buat jahat ke, orang lain buat maksiat ke, tak payah kisah sangatlah. Kisah juga. Tapi asasnya ialah alaikum anfusakum, jagalah diri kamu. Jaga keluarga kita, jaga keluarga kita. Itu tanggungjawab masing-masing lah. Maknanya ibu bapa bertanggungjawab kepada anak-anak, ya. Ibu bapa bertanggungjawab kepada anak-anak. Kalau tak ada ibu bapa, kalau tak ada bapa sebagai contoh, datuk, ya, bertanggungjawab. Maknanya dalam lingkungan, dalam circle keluarga tu, masing-masing bertanggungjawab kepada orang-orang yang tertentu, ya. Jadi sini kita nak faham, alaikum anfusakum, jagalah diri kamu. La yadurrukum, tidak mudarat akan kamu, tidak mudarat akan kamu, man dhalla, oleh sesiapa yang sesat, idza tadaitum, apabila kamu mendapat hidayah. Jadi kalau kita dapat hidayah, kita duduk dalam kawasan ahli maksiat, ya. Dalam kawasan kita, kedai arak ada 20, kedai judi ada 30, ya. Benda-benda haram, ya, maksiat-maksiat, pelacuran dan sebagainya, kita duduk dalam kawasan tu. Ada masalah tak kita? Ada masalah tak? Tak ada masalah. Dan kata Allah, la yadurrukum, tidak mudarat, tidak ada masalah kepada kamu kalau ada orang sesat, banyak orang sesat, idza tadaitum, apabila kamu dapat hidayah. Tidak ada masalah.
Cuma yalah, kalau duduk kawasan maksiat ni, kita pun kita kan, mula-mula ter, lama-lama tak ter dah. Memang kita sengaja nak buat lah, mula-mula tu tak sengaja, tersilap buat maksiat ni. Jadi dah lama-lama duduk dalam lingkungan yang tidak elok, dia boleh mempengaruhi kita, ya. Kerana dalam kaedahnya al-insan ibnul bi'ah. Al-insan ibnul bi'ah, manusia ni adalah anak kepada persekitaran. Manusia ni adalah anak kepada bi'ah dia, environment dia, persekitaran dia. Jadi kalaulah seorang manusia membesar dalam suasana masjid, dalam suasana baca Quran, dalam suasana semayang berjamaah, dalam suasana kejujuran, maka dia akan jadi seorang yang jujur, yang solat berjamaah, yang rajin baca Quran. Kerana apa? Kerana manusia itu adalah anak didik kepada persekitaran. Ya, itu prinsip dia, al-insan ibnul bi'ah, ya. Manusia adalah anak didik kepada persekitaran, kepada environment. Jadi walaupun dia tidak mudarat, kalau kita dapat hidayah, tak kacau. Maknanya kita duduk negara kafir, tempat kita duduk tu tak ada masjid, tak ada surau, tapi kita dapat hidayah, kita beriman, insya-Allah tak mudarat. Makna mati kita mati beriman. Cuma dibimbangi lama-lama, kita dah gini dipengaruhi, akhirnya kita juga akan buat perkara yang menderhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma prinsip dia, mati di mana pun tidak menjadi masalah, dengan syarat dapat hidayah, mati beriman, ya. Cuma dari sudut pendidikannya, kita nak kepada bi'ah yang baik, suasana yang baik, ya. Jadi ayat ini memberi maksud kepada kita supaya meninggalkan perbuatan menyuruh berbuat baik dan mencegah kemungkaran. Adakah ayat ni nak suruh kita jangan pedulilah maksiat orang, kemungkaran orang dan sebagainya, ya, jangan kacau lah. Siapa nak buat maksiat, nak buat mungkar dan sebagainya, jangan kacau. Adakah ayat tu maksudnya begitu? Ya, adakah ayat ni maksudnya begitu, ya? Dalam satu riwayat asar, menarik, ya, seorang sahabat ataupun tabi'in, ya, sahabat barangkali, tapi dia mungkin sahabat kecil ataupun dia mungkin di kalangan tabi'in. Mana dia tak jumpa dengan Nabi sahabat, ya. Mungkin saya pun tak apa pasti nama ni, ya. Nama dia Jubair bin Nufair. Mungkin dia di kalangan sahabat tapi dia kecil, ataupun dia di kalangan tabi'in. Kata Jubair ni, dia kata, aku dalam halaqah, dalam satu kumpulan, dalam satu majlis, fiha ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dalam majlis itu ada para sahabat Nabi. Dalam majlis itu ada sahabat Nabi. Wa inni la asgharul qaum. Aku ni, kata Jubair, adalah orang yang paling kecil usia dia kot. Usia dia paling kecil. Maknanya kalau usia paling kecil, pengalaman pun tak banyak, ilmu pun tak banyak lagi lah. Mungkin dia remaja lah waktu ni, mungkin lah. La asgharul qaum. Jadi ada sahabat-sahabat Nabi yang senior, sahabat-sahabat besar, kibarus sahabah, sahabat-sahabat besar Nabi. Jadi apa yang mereka buat dalam halaqah tu? Para sahabat fatadzakaru bil amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkari. Maka para sahabat Nabi bincang masalah suruh buat baik, cegah kemungkaran. Suruh buat baik, cegah kemungkaran. Kerana itu prinsip dalam agama kita, suruh buat baik, cegah kemungkaran, ya. Jadi bila bincang kena suruh buat baik, tengok perkara mungkar, kena cegah orang dan sebagainya, maka Jubair kata,
Dia hujah dengan ayat ni lah, ayat yang kita bicarakan ni, ayat 105 surah Maidah ni. Jubair pun kata, tidakkah Allah Ta'ala berfirman di dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idha tadaitum. Wahai orang beriman, jaga diri kamu je, tidak mudarat akan kamu oleh orang yang sesat apabila kamu dapat hidayah. Maksud Jubair, tak usah duk kacau lah amar ma'ruf nahi mungkar ni. Sahabat Nabi bincang masalah suruh buat baik, cegah mungkaran. Jubair kata, Allah dah kata, jaga diri sendiri sudahlah. Tak usah duk kacau orang lain. Lebih kurang begitu maksud dia. Jadi, adakah ayat ni, ayat 105 surah Maidah ni kata, maknanya jangan suruh buat baik, jangan cegah kemungkaran. Adakah ayat tu maksud tu? Jubair dia faham macam tu. Dia faham macam tu. Kan? Sahabat-sahabat Nabi faham kena suruh buat baik, cegah kemungkaran. Maka bila Jubair hujah dengan ayat tu, Jubair cerita fa aqbalu alayya bilisanin wahidin. Maka para sahabat tengok kepadaku, tengok, dan mereka cakap dengan satu idea, satu persamaan. Mereka kata, tanzi'u ayatan minal Quran wala ta'rifuha wala tadri ma ta'wiluha. Kamu petik satu ayat Quran, kamu tak tahu maksud dia, dan kamu tak tahu tafsiran dia, takwil dia. Maknanya ayat Quran tu betul, tapi cara kamu hujah dengan ayat tu salah, tak kena dengan tema dia, dengan tajuk dia. Dia faham zahir semata-mata. Dia tak tengok ayat lain lah. Ayat yang suruh buat baik, cegah kemungkaran, dia tak tengok. Dia tengok ayat tu je, jaga diri sudah. Tu saduk peduli lah orang nak buat maksiat ke apa ke. Jadi sinilah maknanya para sahabat Nabi menegur kesalahan Jubair ni yang salah faham terhadap satu ayat Quran. Kamu ambil ayat ni, kamu letak pada tempat yang tidak sepatutnya. Jadi sebab itu nak faham Quran ni, dia tak boleh ambil satu ayat lah. Dia kena tengok ayat ni, pasang pula puzzle dia dengan ayat ni, nak bagi kefahaman kita menyeluruh. Ya. Kerana Quran ni dia bagi dasar ni sikit, dia scattered, dia berselerak. Scattered kat sana sini. Jadi nak cari kefahaman tu, kita kena faham, kita kata keseluruhan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Jadi orang yang sesat dia berguna inilah, dia petik satu ayat. Jubair ni tak sesat lah, ya. Tapi orang yang sesat, kumpulan yang sesat, dia petik satu ayat Quran, satu tu dia tafsir ikut kepentingan diri dia, Jadi kita pula tak berapa faham agama, tak berapa faham tafsir Quran. Ayat Quran dah kata macam ni. Ayat Quran kata macam ni, kan? Jadi situ berlaku penyelewengan. Yakni penyelewengan dalam tafsiran ayat tu. Quran tak berubah. Orang yang sesat dia tak ubah ayat Quran. Sebab kalau ubah tahu boleh tengok ayat Quran ni. Kan? Tapi kalau tafsiran, tafsiran ni luas. Tafsiran ni tak ada dalam kitab. Tafsiran ni wahyu direct daripada Tuhan. Kita pun rasa kalah lah. Tak boleh nak lawan. Jadi sinilah para sahabat faham ayat ni. Ayat ni bukan nak halak, bukan tak bagi kita cegah mungkar, suruh buat baik. Yang tu isu lain, kena buat juga. Tapi ayat ni nak bercara, maksudnya kalau kita dapat hidayah, kita dah suruh orang buat baik, kita cegah kemungkaran, orang tak nak ikut, itu hal masing-masing. Ya. Tapi tetap kena suruh buat baik dan cegah kemungkaran. Dan kita ada tiga peringkat, ya. Tiga peringkat. Allah mesti.
ada 3 peringkat. Ya, 3 peringkat. Yang pertamanya mungkar, yang keduanya maksiat, yang ketiganya jenayah. Ya. Jadi mungkar tu dia terlalu luas. Perkara mungkar ni dia terlalu luas. Ya. Jadi mungkar tidak semestinya maksiat. Sebab maksiat ni dosa tak? Dosa maksiat dosa. Jadi mungkar dia lebih luas lagi. Tidak semua mungkar dikira sebagai maksiat. Tidak semua mungkar dikira sebagai maksiat. Falsafah sikit ni pening kepala. Tidak semua mungkar dikira maksiat. Ya. Sebab maksiat ni dia kira dosa. Misalnya kita tengok budak umur 10 tahun. Budak umur 10 tahun dia beli, budak Islam lah, budak 10 tahun pakai kepiah kan. Ayah dia suruh beli tiket judi. Ayah dia duduk dalam kereta. Ayah dia suruh beli. Budak 10 tahun. Budak tak tahu apa. Kedai beli, kata beli. Bagi duit RM20 kat kaunter tu, nak nombor. Kan? Kita pun lalu kedai kan. Tengok budak ni, budak kecil pakai jubah. Ayah dia ambil daripada tahfiz contoh dia. Kan habis beli tak kan. Budak ni ayah dia suruh beli. Ni. Ada kita tengok budak tu beli tiket judi tu maksiat ke? Tidak dikira maksiat, tak kira dosa. Pasal budak tu budak tu bawah umur. Budak tu belum balik lagi. Jadi tak ada dosa. Budak tu tak berdosa. Bila tak berdosa tu dia tak kira maksiat. Perbuatan budak 10 tahun tu beli tiket loteri judi tu tidak dikira maksiat. Tapi mungkar tak? Mungkar. Ya. Jadi prinsip dia, kita disuruh cegah perkara mungkar walaupun bukan maksiat. Jadi kita lalu tengok budak ni pakai jubah putih, pakai kepiah ni, budak tahfiz ni kan, duk beli tiket judi. Kita panggil dia budak kan. Kita kena tegur lah pasal apa ni kan, silap ke apa kan. Walaupun bukan maksiat, kerana prinsip dia cegah perkara mungkar, bukan cegah perkara maksiat. Maksiat tu memanglah, kerana mungkar tu dia lebih luas lagi, lebih luas daripada maksiat. Sebab tu saya katakan setiap perkara mungkar, macam mana tadi? Setiap perkara maksiat adalah mungkar, bukan setiap mungkar adalah maksiat. Ya. Itu konsep itu. Jadi mungkar tu lebih besar. Jadi mungkar, daripada mungkar tu ada yang jadi maksiat. Katalah mungkar, kata ada 100, ada 100 mungkar. Daripada 100 perkara mungkar, 50 maksiat saja, nak bagi mudah 50 jadi maksiat. Daripada 50 maksiat tu 10 je jenayah. 10 tu dikira sebagai jenayah. Jenayah ni kena ambil tindakan undang-undang lah. Kena ambil tindakan undang-undang sebab dia jenayah. Kalau mungkar ni tak apa, mungkar ni kita panggil je nasihat dia. Tapi kalau ada jenayah kena ada undang-undang lah. Kena bawa kes ke mahkamah, ada pendakwa raya, ada peguam bela, pasal tu kes jenayah. Ya, bunuh orang, bunuh mungkar, maksiat atau jenayah? Jenayah. Jenayah tu adalah maksiat dan adalah mungkar. Jenayah tu dia ada semua sekali. Ada tiga-tiga. Dia adalah jenayah, dia adalah maksiat, dia adalah mungkar. Jadi budak beli loteri mungkar, tapi bukan maksiat, bukan jenayah. Boleh tak kita dakwa budak ni di mahkamah? Tak, sebab dia bukan jenayah, dia bukan maksiat, dia hanya perkara mungkar. Itu konsep tu. Jadi Islam dia daripada awal lagi dia cegah mungkar, dia bukan cegah jenayah tu, dia cegah mungkar daripada awal lagi. Bukan sekadar maksiat, sebelum jadi maksiat lagi Islam dah cegah dah. Anda kata bi'ah tu mewujudkan suasana, mewujudkan suasana yang baik.
Jadi kalaulah kawasan kita kawasan Islam, orang Islam majoriti, ya, tiba-tiba nak buat kedai arak satu, wajar atau tidak? Tidak wajar lah. Pasal tak ada orang nak main minum arak pun. Orang Islam lah kan. Kalau kawasan tu 50-50, munasabah lah. Untuk keperluan, ya, orang bukan Islam nak minum arak, itu hal dia lah. Kan? Tapi kalau jual merata-rata, ya, ke store tu ada jual, minimarket ni ada jual, itu terlalu luas sangat. Maknanya orang Islam pun pergi, kan, boleh beli dan sebagainya. Itu kita nak kena tengok tu, ya. Sebab ini satu perkara yang mungkar dan maksiat, ya. Mungkar dan juga maksiat. Kalau tak kira maksiat pun, ini satu perkara yang mungkar. Jadi kena ada satu tempat khas lah. Orang tahu, orang pergi sini memang arak je jual, kan. Ya, itu cara dia. Baik, jadi jaga, ya, hidayah, ya, tidak mudarat, ya. Kemudian kata Allah, ilallahi marji'ukum, kepada Allah kamu akan kembali semuanya. Semua kita akan mati, kembali kepada Allah. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Nanti Allah akan ceritakan, Allah akan dedahkan kepada kamu apa yang kamu telah lakukan, yang zahir dan yang tersembunyi. Semuanya akan didedahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma kita hukum zahir sahajalah. Kita hukum zahir sahaja. Sebab itu dalam riwayat hadis, ada orang beramal dengan amalan ahli syurga fima yabdu. Dia beramal dengan amalan ahli syurga sekadar yang zahir. Yang kita nampak dia ni ahli syurga. Tapi dia sebenarnya ahli neraka. Sebab maknanya dia semayang, dia rajin puasa, dia baca Quran, ahli syurga lah. Tapi dalam satu riwayat tu dia kata fima yabdu, pada yang zahir. Zahir dia ibadat, tapi dia riak. Hati dia riak, kan. Jadi manusia hukum zahir dia ni masya-Allah ahli syurganya. Tapi dia ahli neraka kerana dia riak. Susah ni, susah. Sebab tu kita tak boleh confirm orang ni ahli syurga. Kita tak boleh nak confirm. Kita cuma harap insya-Allah moga-moga dapat syurga. Ya, moga-moga dapat syurga, ya. Nanti Allah Taala akan dedahkan. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Baik, kita masuk ayat 106. Kita ringkaskan ayat 106 ni, 107, 108 sebab tema dia sama aja, iaitu tema dia wasiat. Ya, tema dia wasiat, ya. Ya ayyuhallazina amanu syahadatu bainikum, wahai orang yang beriman, persaksian di antara kamu, idza hadara ahadakumul maut, apabila hadir kematian kepada seseorang kamu, hampir mati, hinal wasiyah, ketika buat wasiat. Maknanya sedekat-dekat nak mati buat wasiat. Bila dekat nak mati? Sekarang lah. Dekat nak mati dah. Kullu atin qarib, tiap-tiap yang datang tu adalah dekat. Jadi kematian tu datang, kita makin menghampiri kematian tu makin dekat, maka kematian tu dekat. Jadi maknanya sekarang ni kita dah kena buat wasiat. Dah buat? Kena buat wasiat. Balik ni buat wasiat. Mana carilah lawyer ke, carilah syarikat amanah ke, ya, yang uruskan. Sebab dia penting. Memang kita ada faraid, tapi bila tak ada pentadbiran, dia jadi susah. Bila tak ada pentadbiran, ya, siapa, mana lepas kita mati, kalau kita tak buat wasiat, tak buat pentadbiran, baru nak lantik anak sulung sebagai pentadbir, benda ni lambat. Kita kena buat wasiat, buat pentadbiran siap-siap. Bila kita mati je, dokumen dah ada, syarikat tu akan bergerak je. Pergi bank ni, nak keluarkan duit kita apa semua, kan. Tanah ni ke rumah ni macam mana nak pindah, kita dah bagi tahu nama, bagi nak, semua senang. Makna cuci tangan dah. Ada lagi. Maknanya benda tu ada, wasiat dah ada,
faraid ada, tapi siapa yang nak mentadbir urus? Siapa? Tadbir. Jadi kita ada anak 4 orang. Anak mana? Anak seorang duduk Johor. Kita duduk sini, seorang duduk Johor, seorang duduk Sarawak, seorang duduk Sabah, seorang duduk Kedah. Siapa nak urus? Rumah kita kat sini. Jadi bila kita ada syarikat amanah yang spesialis bidang ni, dia jaga. Dia dah kenal cara lawyer mana, hakim mana, mahkamah mana nak kena pergi. Harta pusaka kecil, harta pusaka besar, kan? Pening kepala. Jadi kalau kita tak biasa, kena tendang gitu ya. Kan? Borang tak cukup lah apa kan. Jadi pentingnya tu. Jadi di sini kita nampak ayat tu. Ayat 106, 108 tu masalah pentadbiran tu. Ya, masalah pentadbiran tu. Roh dia, maqasid daripada ayat ni. Jadi kalau dah hampir mati, sekarang ni lah bermula dah sekarang ni, syahadah dia, persaksian dia, ithnani dhawa adlim minkum. Hendaklah ada 2 orang. Jadi dalam saksi pun, dalam wasiat pun dia ada 2 orang saksi. 2 orang saksi. Berdasarkan ayat ni, siapa jadi saksi? Lebih pun tak apa. Lebih pun tak apa. Dan saksi pula kena tulis. Maknanya kita buat surat wasiat tu, dia pergi mati stamp, kan, simpan, dia bagi kita satu, kita boleh simpan di rumah. Jadi kalau orang nak ubah pun tak boleh dah, sebab dah mati stamp dah. Syarikat amanah atau lawyer pun dia simpan dah satu, kan, simpan dah. Jadi benda tu lebih terjamin selamat. Jadi 2 orang daripada kamu, yakni daripada orang yang agama dengan kamu, agama Islam, au akharan min ghairikum, ataupun lain daripada agama kamu. Kalau cara dari sudut agama, lain daripada agama Islam ni, kerana tak ada orang Islam lah. In antum darabtum fil ardi, kalau kamu musafir di bumi, fa asabatkum musibatul maut, kamu mati ketika tu. Musafir ke Amerika Syarikat, mati situ, tak ada orang Islam, maka wasiat kepada non-Muslim. Wasiat kepada non-Muslim boleh. Ataupun au zawa adlim minkum, orang yang 2 orang yang adil dari kamu, kat kampung kamu lah. Kampung kamu duduk kampung tu, cari tok penghulu, tok imam ke apa ke, contoh mudah lah. Ataupun lain daripada kampung kamu, sebab kamu musafir. In antum darabtum fil ardi fa asabatkum musibatul maut. Jadi roh dia ialah kena buat wasiat sekarang, kena, dia kata tausiq, kena pastikan benda tu didokumentasikan. Dokumentasikan supaya benda tu tidak boleh diubah sewenang-wenangnya. Maksudnya? Buka failnya. Sebab berlaku tu, kalau kita tidak dokumentasi, berlaku perubahan nanti. Dalam Baqarah 180, 181, 182 tu. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabin. Diwajibkan, kutiba, diwajibkan ke atas kamu bila hampir mati, sekarang ni lah, wasiyah, wasiat harta tu, lil walidain, bagi ibu bapa, wal aqrabin, dan kaum kerabat. Ibu bapa dapat dah faraid, tapi saja nak bagi lebih sikit, ada wasiat, nanti dapat 2 lah, mana wasiat pun dapat, faraid pun dapat. Ataupun hibah, maknanya hibah siap-siap. Wasiat tu masuk hibah sekali lah, hibah siap-siap. Dia jadi masalah rumah kita mati, ayah ada, mak ada, anak ada. Mak dapat 1/6 contoh, anak dapat, jadi rumah sebuah, nak bagi macam mana? Kan? Jadi anak kita mati, anak kita kata, mak ambil, tu ambil lah bahagian atas tu, kami ataupun belah dapur ke belakang tu, tu ambil, kami belah depan, kami ni tak masak makan kedai. Macam mana tu? Jadi rumah ni payah, duit tak senang. Jadi rumah tu senangnya kita wasiat, kita hibah siap-siap. Tak usah duk kacau paraid. Paraid nanti dia akan nak bahagi. Yang ni dapat toilet, yang ni dapat bilik tidur kan. Sebab masing-masing ada hak tu. Masing-masing ada hak. Jual.
Boleh juga. Itu kita tolak lah. Itu kita tolak. Boleh, boleh. Mana masing-masing ada rumah ni, tu ada hak 1/6. Tu ada hak. Tapi anak kita nak duduk, tak apalah. Nilaikan 1/6 daripada rumah tu. Kan? 1/6 rumah harga 600,000, 1/6 100,000. Tu dapat 100,000. Boleh. Kan? Itu salah satu kaedah lah. Ya, salah satu. Ya, ya. Pinjaman kena selesaikan harta sepencarian dulu. Harta sepencarian. Ini pentingnya pentadbiran ni. Pentadbir ni dia akan tengok mana dulu harta sepencarian sebelum nak wasiat, sebelum nak faraid. Dia tengok dulu mana nak dahulukan harta sepencarian. Dia akan uruskan. Sebab dia memang bidang tu lah. Yang duduk bidang tu bidang orang undang-undang tanah apa semua duduk tu. Mereka tahu borang mana sekian-sekian. Kan? Ya. Boleh tuntut lah. Macam mana? Ya, dia masing-masing ada hak tu, dia yang kita kena tolak unsur ni. Dia kena banyak tolak unsur dalam bab harta pusaka ni, kena banyak tolak unsur. Faraid tu sebagai satu jalan penyelesaian lah. Sebagai jalan penyelesaian. Tapi ada benda yang harta tidak alih ni susah sikit. Rumah tu, harta tak alih. Kalau rumah tu atas tanah pertanian, itu tak dianggap sebagai rumah. Kata bangunan pertanian. So, bila jual tanah pos wilayah, nilai rendah sikit lah. Murah kan? Murah tanah pertanian, bukan tanah pembangunan. Tak kira boleh runtuh tu. Itu salah. Jadi kita serahkan kepada ahli dia, orang itu pentadbiran, dia buat kerja dia. Macam ni? Mana-mana tak kisah. Amanah raya pun tak apa, carilah mana-mana tak apa. Tak kisahlah tu. Maknanya kita pilih lah. Pilihan banyak, kita pilih lah. Dia ambil berapa persen, sebab upah pengurusan dia itu terserah kepada kita lah. Kita terserah kepada kita. Jadi mungkin kita kata pengalaman dia cepat, yang ni lambat sikit. Kan? Kita ambil banyak pun kita tak kisah pasal kita mati dah. Dia claim lepas kita mati. Waris pun tak kisah. Sebab apa? Sebab bukan duit waris lagi. Kan? Di mana kita bayar sikit je. Mula-mula kita buat daftar tu bayarlah 1,000 ke 2,000 habis. Dia mati standby simpan. Jadi dia akan claim daripada nilai harta nanti ni. Dia akan claim 3% daripada nilai harta. Kita dah selesai dah, kita dah mati dah. Anak kita tak gaduh. Bukan anak kita nak bayar. Pasal duit tu tak dapat kepada anak lagi. Dia ambil dulu 3% katakan, baru dia bagi. Dia ambil. Jadi dah anak dapat tu bersih dah, cuci dah, tak payah bayar apa dah. Itu kebaikan bila kita ada pentadbiran. Jadi lepas ni buat pentadbiran. Tak kisahlah mana-mana syarikat. Lawyer ke apa ke, itu cari sendirilah. Jadi kita nak ambil roh, maknanya Islam bertamadun. Ayat Quran ni dah bagi dah ke depan, luas ke depan tu, dia pandang ke depan dah. Ni masalah harta ni masalah besar. Keadilan Islam tu, cara Islam mengaturkan, bagi idea. Islam bagi idea, bagi dasar. Detail tu kamu cari sendirilah. Islam dia tak detailkan, dia bagi dasar sahaja. Kemudian tahbisunahuma min ba'dis solat. Kamu tahan saksi itu lepas daripada solat. Ini zaman, makna dia panggil sebagai dia panggil taghlis.
Mughallazah makna apa? Berat, najis berat, mughallazah. Ghallazah memberatkan sumpah. Memberatkan sumpah ni salah satunya masa mana nak sumpah? Masa semayang. Lepas semayang. Khususnya lepas semayang asar. Dia berat sikit. Dia panggil nak beratkan sumpah tu lepas semayang asar. Nak beratkan sumpah lagi, kata sebahagian ulama, tempat. So dia naik atas mimbar tu, sumpah kat situ. Dia berat sikit. Maknanya aku ni nak sumpah kan, kalau sumpah tepi jalan tu ringannya main-main tak apa kan. Tapi kalau lepas semayang asar tu dia rasa lain sikit, suasana dia gerun sikit, kan. Atas mimbar orang tengok kan, saya bersumpah saya tak buat benda ni atas mimbar. Dia panggil konsep taglizul yamin, memberatkan sumpah. Ataupun dengan Quran, dengan Quran, saya bersumpah atas nama Quran. Ada sebut dalam kitab, ada sebut dalam kitab, ada juga ulama kata boleh menggunakan Quran, bukan main-main ni sumpah dengan nama Quran ni, ada. Jadi salah satu disebut sini, tahan mereka lepas sembahyang, khususnya lepas sembahyang asar, fayuqsimani billah, mereka sumpah. Dua orang tadi itulah, dua orang saksi tu. Saksi kata dia ni bagi wasiat sekian-sekian, ini irtabtum, kalau kamu ragu-ragu. Sekarang tak ada masalah lah, sebab kita dah dokumentasi dah, mati stamp dah kan. La nashtari, mereka sumpah apa? La nashtari bihi thamanan walau kana dha qurba wala naktumu syahadatallah inna idzal la minal asimin. Kami tidak jual beli dengan harga yang murah, kami tak akan ubah sesuai sumpah kami ni, bab wasiat ni, dan kami tidak sembunyikan persaksian Allah. Kalau kami sembunyikan, kami masuk orang yang berdosa. Maknanya dia terima mulut, dulu tak ada dokumentasi terima mulut dia. Si mati ni kata tanah tu bagi kepada anak ni, tanah tu bagi kepada anak ni, dua orang tu jadi saksi. Kami sumpah, kami tidak berbohong, kami tidak boleh dijual beli. Memang tanah ni bagi ke anak tu, tanah ni. Jadi sekarang dah ada dokumentasi kan. Jadi zaman tu dia saksilah, zaman jadi maqasid dia ialah nak bagi, maknanya persaksian tu tidak ada pertikaian, tidak ada pertikaian, jadi pakai saksi. Saksi tu meninggal tu yang susah tu kan. Jadi kita rasa kita nak mati, kita pun panggil lah kan, tiba-tiba saksi tu mati dulu, dua orang, baru kita mati. Jadi maknanya tak ada apa nak buat, macam mana tak boleh nak buat apa. Kalau kita hidup lagi, kita boleh panggil saksi lain. Tinggal satu saksi, jadi semua tu memang susah. Jadi kita tambah lagi, saksi pun ada, surat tulis pun ada, dokumentasi, mati stamp, lawyer simpan, syarikat amanah simpan, jadi semua tu terjamin. Banyakkan sikit, banyakkan sikit. Jadi sekarang kita pakai wasiat mulut, jadi dia tak berapa nak kuat. Sebab tu Nabi suruh pesan, Nabi, janganlah kamu tidur seorang kamu, melainkan di bawah bantal tu ada surat wasiat kan. Dalam hadis tu ada surat dah tu kan, selain kita cakap mulut kan. Dia cakap mulut maknanya sebulan sebelum mati, kita mati, anak sulung balik dari Sarawak kan. Kita kata nanti hang balik, habis kerja Sarawak tu balik sini, buatlah rumah tepi ni, tanah ni mak bagi kat hang lah. Cakap mulut. Habis tu anak hak Sarawak pun balik ke Sarawak. Balik pula anak Johor pula. Mak pun kita pesan hang habis balik. Kan? Pas bulan mati. Hak Sarawak balik, Johor balik, habis tanah apa semua. Mak kata, aku malas masa ziarah, mak bagi tanah ni kat aku. Sarawak kata, hak Johor kata mak bagi kat aku lah. Berbut. Jadi bila ada tulis tu ada saksi 2-3 orang, sign saksi tu, selesai masalah. Itu maqasid daripada ayat ni. Barang kemas pun macam tu tak?
Kita barang kemas banyak. Saya sebut dalam surat wasiat tu boleh. Sebut saya. Barang kemas ni nak bagi siapa? Barang kemas ni kita. Senang. Ya. Selesai benda. Ya. Lagi senang. Dah boh dalam plastik dah siap dah. Tulis nama dah. Nak pakai lagi. Tak apalah, kita mati dah. Kita bayar lepas mati, tak gaduh dah, tak taruh tulis dah. Kan? Pandai-pandai kita lah. Pandai kita rasa yang mudah. Maknanya kita mati pun tenang, anak-anak pun tak bergaduh dah. Pandai-pandai kita lah. Ya. Zaman ni ada 44 item, tapi dia setelah itu Macam mana? Zaman ni kan arwah ada 44 item, tapi anak ikhtiar setelah itu. Yang lain tu sembunyi. Ya. Jadi menarik. Maknanya bila sembunyi barang, kalau kita kaji ayat ni, ayat 106 ni ada K Tamim Ad-Dari. Nama dia Tamim Ad-Dari dengan seorang lagi lelaki. Tamim Ad-Dari dia musafir dengan seorang lelaki, 2 orang. Kemudian ada seorang pemuda sama dengan mereka. Dalam musafir tu, pemuda ni meninggal dunia dan pemuda ni wasiatkan satu barang. Ada barang-barang berapa barang? Salah satu barang tu, barang perak. Jadi bila pemuda ni dah mati, Tamim Ad-Dari dengan sahabat dia bawa lah barang-barang tu bagi balik kepada keluarga si mati tu. Tapi ada satu barang hilang. Sembunyikan. Tamim Ad-Dari kita, kami tak tahu. Tidak lama kemudian barang tu dijumpai di Mekah. Ya, barang perak tu dijumpai di Mekah dan orang tu kata kami beli daripada Tamim Ad-Dari. Jadi Tamim tu dah sembunyikan dah. Dia jual. Kami beli barang ni daripada Tamim. Itu kes dia tu. Jadi maknanya ada barang 44 barang, ya, masa mati tu anak lain tak balik lagi. Anak ni yang ada, dia sembunyi ni, dia isytihar sebelah ya. 33 lagi dia sembunyikan. Jadi kes dia macam itulah, macam Tamim Ad-Dari itulah. Maknanya dosanya dosa yang besar. Ya. Jadi kalau ayat 181 surah Al-Baqarah, faman baddalahu ba'dama sami'ahu fa innama ithmuhu 'alal ladzina yubaddiluna. Siapa yang ubah wasiat, sembunyi dan sebagainya, fa innama ithmuhu 'alal ladzina yubaddiluna. Sesungguhnya dosa atas orang yang ubah. Innallaha sami'un 'alim. Allah Ta'ala Maha mendengar, Allah Ta'ala Maha tahu. Orang tak tahu. Anak-anak lain tak tahu. Anak yang seorang ni yang tahu. Dosa atas dia. Dia yang tanggung. Si mati tak kacau apa dah. Si mati tak ada apa. Ya, dia dah habis dah. Amalan dia habis dah. Pas sana dah. Dosa atas orang yang ubah. Dia tahu kebenaran tapi dia sembunyikan kebenaran. Dia ubah wasiat dan sebagainya. Fa innama ismuhu 'alal ladzina yubaddiluna. Dosa atas orang yang ubah. Jadi jangan sembunyilah. Kecuali kalau kita rasa ada zalim. 182 pula, faman khafa min musin janafan au ithman. Tapi benda tu kena bagi nasihat kepada pemilik harta. Jangan kita ubah lepas mati tu. Ayat 182 surah Baqarah tu, faman khafa min musin janafan au ithman fa aslaha bainahum fala isma alaih innallaha ghafurur rahim.
Kalau dia bimbang daripada pewasiat tu kezaliman, lalu dia berdamaikan, dia bagi nasihat elok, ni tak elok ni buat macam ni, kan? Yang tu dibenarkan. Tapi jangan ubah. Jadi saya ingat tak sesuai lah kalau kita sembunyikan tu. Kita nasihat lah, mana dia pesan tu nasihat lah. Itu hak mana kita nasihat, lepas lah. Dia tak ikut tu hal dia lah, dia tanggung lah kesalahan tu kalau benda tu salah. Kalau benda tu salah lah. Kalau benda tu tak salah sebab harta dia kan, harta dia ikut suka lah buat apa pun. Tapi kita rasa tak adil ni pada anak-anak dia kan. Dia benci pada anak tu, tak dengar nasihat dia kan. Dia dulu tak bagi kahwin dengan tu, kahwin enggak, nak kahwin enggak, tak bagi. Jadi dia zalim, dia buat zalim kepada anak tu contohnya. Kita tahu benda tu salah, kita bagi nasihat, dia ikut, alhamdulillah. Dia tak ikut, tu hal dia lah, harta dia, macam mana kita nak kacau kan. Ini maknanya kalau kita jaga bahagian pentadbiran, kita lawyer bahagian tu, maknanya kita tahu, kita bagi nasihat dulu. Tugas kita menjalankan apa yang diarahkan kan. Tapi sebelum tu kita boleh bagi nasihat kan. Tapi dia tak mau ikut, dia nak macam tu juga, itu hal dia lah. Kita melaksanakan apa yang dia minta tu. Kemudian ayat 107, fa in usira ala annahu mastahaqqa ithman fa akharan yaqumani maqamahuma min alladhina istahaqqa alaihimul awlayan. Kalau kesan dua orang tu buat kesalahan, buat dosa, ganti orang lain lah, ganti orang lain. Fa akharan yaqumani maqamahuma, ganti orang lain. Kemudian fayuqsimani billah, dua-dua yang baru ni, baru ganti ni, sumpah dengan nama Allah, la syahadatuna ahaqqu min syahadatihima, persaksian kami lebih berhak, lebih benar daripada saksi dua orang sebelum ni. Wa ma'tadaina inna idzal laminaz zalim, kami tidak melampaui batas. Kalau kami melampaui batas, kami termasuk daripada orang yang zalim. Jadi ubah itulah zalim dan sebagainya. Kemudian Allah Ta'ala tutup ayat wasiat ni, salah satu aspek pengurusan harta ni, zalika adna ayyatu bisyahadati ala wajhiha aw yakhafu an turadda aymanun ba'da aymanihim. Demikian paling kurang supaya mereka membawa persaksian itu atas wajahnya, kebenaranlah, wajah yang benar. Ataupun mereka bimbang ditolak sumpah mereka selepas sumpah satu lagi tu. Jadi maqasid daripada ayat ni bagaimana nak supaya wasiat tu adil, wasiat itu terjamin, tidak berlaku perubahan, supaya orang yang terlibat dalam wasiat tu, dalam kes ni saksi itulah, mereka tidak menipu, tidak mengubah dan sebagainya. Itu maqasid dia. Tapi cara dia tu boleh evolusi lah. Maknanya dokumentasi, lawyer mati stamp. Zaman Nabi ada mati stamp tak? Tak ada lagi kan. Tapi maqasid dia tu ke arah tu. Ke arah tu, ke arah pentadbiran yang baik, yang jujur Jadi Allah Ta'ala tekankan wattaqullah, takwalah kamu kepada Allah, wasma'u, dan dengarlah, yakni dengarlah perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa arahan Allah Subhanahu wa Ta'ala patuh. Wallahu, dan Allah tidak memberi hidayah kepada kaum yang fasik. Orang yang derhaka kepada Allah, dia sukar untuk mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itulah maqasid dia. Kita faham sikit sebanyak tentang masalah wasiat. Jadi pengajaran dia, lepas ni balik buat wasiat, satu. Yang kedua, kalau dah buat wasiat, upgrade sikit. Mungkin kita buat wasiat 15 tahun sudah,
kan. Masa tu harta ciput, sekarang harta banyak contohnya kan. Jumpa balik apa lawyer kita tu, pentadbir tu, saya nak upgrade sikit kata kita kan. Ataupun kita nak ubah yang kita dah wasiat tu dah mati ke apa ke kan. Ataupun kita dapat kesedaran baru kan, kita rasa ada cara lebih baik sikit lagi kan. Dulu kita aja bagi kat bini, wasiat semua kat bini kan, bagi bini. Tapi sekarang bini sakit pula kan, tak boleh dah ni. Dia ubah. Isteri kita tak wasiat langsung pada kita, contoh kita. Jom kita panggil datang rumah, kita buat je kan? Kalau I mati dulu, I wasiat kepada you. Kalau you mati dulu, mana boleh dibincangkan lagi ya. Wallahu a'la wa a'lamu bis-shawab. Nanti kita sambung ayat 109. Ada soalan apa? Ya. Macam tak kata tadi apa ni, orang yang berbuat atau perbuatan anak tu. Jadi apa kata kalau si orang tu datang beritahu dia dipukul oleh perempuan. Maksudnya nak? Dia kita mimpi orang tu datang dan beritahu dia dipukul oleh perempuan. Si mati tu. Kalau bila kita tu memang betul-betul ada berlaku perbuatan. Ya, maknanya kalaulah kita mimpi, ya, dasar dia si mati tak kacau dah. Si mati tak kacau sebab kita dihukum berdasarkan perbuatan kita. Ya. Jadi sebab itu kalau kita tengok dalam hadis, yu'adzabul mayyitu bibukai ahli alaihi. Mayat diseksa dengan sebab tangisan ahli keluarga. Ahli keluarga menangis meraung-raung, mayat tu diseksa. Ada hadis. Tapi hadis tu ditafsirkan bukan macam tu. Bukan macam tu. Ditafsirkan oleh ulama, ditafsirkan oleh para sahabat Nabi tu. Sahabat ni tafsirkan bahawa mayat tu diseksa kalau dia wasiat orang menangis untuk dia. Perbuatan dia tu. Mana dia nak mati dah, dia keluarkan, bila aku mati nanti cari orang meraung-raung supaya aku nampak hebat. Wallahu a'lam. Jadi itu perbuatan si mati. Perbuatan si mati. Tapi sekarang si mati tak wasiat supaya menangis ke apa kan? Mati ada orang meraung dan sebagainya, mayat tu tak akan dihukum, tak akan diseksa. Bukan perbuatan dia orang menangis meraung-raung kan. Kalau ada saham dia, suruh wasiat, dia bagi duit, itu baru dia akan kerana kita akan dihukum berdasarkan amalan kita masing-masing. Jadi cuma bila maknanya mungkin ada munasabah lah ya. Munasabah maknanya kawan kita mati kan. Kita tengok anak-anak dia berantakan berebut harta, kita pun kawan baik ni mimpi kawan kita datang apa semua kan. Mungkin ada isyarat-isyarat tertentu. Maknanya kita bolehlah bagi tahu kepada anak dia, malam tadi pakcik mimpi jumpa tengok ayah kamu susahlah hati dalam kubur kan. Mungkin sebab kamu bergaduh anak-anak adik-beradik kan. Mungkinlah. Isyarat tu bolehlah. Isyarat tu mana kita bagi nasihat. Kita takbir, tafsirkan mimpi kita macam tu. Boleh, tak ada masalah. Kan? Wallahu a'lam. Baik, sekadar tu subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.